Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, nama saya Muhammad Faifah bin Abdullah dan partner saya adalah Nik Muhammad Amali bin Nik Daud. Hari ini kami akan membentangkan presentation tentang Open Source Service Administrator DFN 50303 BBTA. Okay, next. Mari. Okay. Introduction tentang title ni lah. Kita orang gunakan mula Squirrel untuk kami punya kiranya punya apa domain lah, kami guna Squirrel. Okay, untuk introduction, background pada company ini adalah visi untuk memastikan hasil lazat daripada beratus-ratus jam kerja dan beribu-ribu batu transit. Okay, sejak 1995, keluarga Goodman dan rakan kongsinya telah berusaha melaksanakan visi ini daripada usaha terawal mereka pada tahun 1995 sehinggalah salah satu kedai kopi khususnya yang pertama di Chattanooga sehingga pencipta Goodman Coffee Roasted pada 2019. Goodman Coffee mengiktirafkan satu-satunya cara untuk visi holistik berjaya dan dengan hormatnya setiap bahagian cerita ini bermakna meraihkan sejarah tanah dan petani berabad-abad lamanya dengan bekerjasama secara langsung dengan pengeluar memastikan setiap hektar persegi tanah dan sepasang tangan memegang nilai yang wujud dalam pergerakan dari ladang ke pengguna. Ini bermakna mereka membangunkan hubungan yang melampau margin keuntungan dan berusaha untuk melindungi asal-usul tersebut dengan memegang, membancuh dan menghidangkan kopi mereka dengan integriti. Okay. Dan hardware dan software requirement yang kami gunakan adalah mula hardware yang kami gunakan adalah prosesor AMD Ryzen 5 3600 6 core, kemudian prosesor 3.60 GHz, RAM pula kami gunakan 16 GB RAM dan Windows 10 Pro. Kemudian software requirement yang kami gunakan adalah Apache, Squirrel dan Postfix. Okay, design architecture adalah contoh di mana daripada klien kepada internet dan terus berhubung kepada company. Ini adalah sebagai contoh. Next. Okay. Cara untuk set IP klien dengan server. Mula buka klien, kemudian cari pada setting, cari network. Kemudian pergi kepada IPv4 dan setkan IP mengikut kehendak lah. Contoh yang kami letak ini adalah 172.17.20.5. Lepas tu kami akan cubalah untuk check dekat dalam command prompt. So kami tengok gunakan IPAS dan dapatkan IP yang kami letakkan tadi pada bawah ini. Okay, next.
Kemudian ni pada server kami akan pergi kepada, mula kami akan cari pada sudo netplan apply. Kemudian apa ni? Okey. Kami akan buka sudo netplan apply. Kami akan pergi kepada set apa sudo nano untuk mengubah installer configuration YAML, dan di sini kami akan set IP DHCP4 kepada default lah. Kami akan letak hashtag, kemudian kami isikan kami punya network IP address dekat sini 172.17.20.3. Kemudian router kami akan buat untuk default iaitu 172.17.20.1. Kemudian kami akan gunakan sudo netplan apply dan IPAS untuk cek sama ada IP tersebut keluar dipaparkan ataupun tidak. Okay, next. Kemudian kami akan cuba ping daripada klien ke server dan server ke klien. Dan hasilnya kami dapat ping dua-duanya. Next. Okay. Sini kami akan mulakan install untuk servis DNS. Mana kami akan mula dengan install Binance dan Binance Utils. Menggunakan IP sudo apt-get install $y Binance Utils. Dan kami selepas selesai install, kami akan cek gunakan sudo service Binance status dan mengeluarkan mengecek tengok sama ada ianya aktif ataupun tidak. Dan di sini hasilnya adalah aktif. Okay, next. Kemudian kami gunakan cd/etc bind untuk pergi ke bind punya bahagian. Kemudian kami akan ls tengok sama ada file-file yang kami perlukan ada dekat dalam ni ataupun tidak. Kemudian kami buatkan satu kopi sama daripada db kosong dengan db.127. Kami copy supaya dia dapat untuk file forward Goodman dan file reverse Goodman. Next. Okay, untuk name configuration name config default zone. Okay. Ini kami ubah daripada yang zone yang tadi tu, db kosong dengan db127, kami ubah jadi zone goodman.co, iaitu file /etc bind forward.goodman, dan zone yang 127 tadi kami ubah jadi 20.21.2.in/addr.arpa, yang jadi filenya adalah etc bind reverse.goodman. Next. Kemudian kami masuk pada file forward dan reverse. Kami akan menambah dan mengubah yang mana yang local host, jadikan dia kepada goodman.co, dan kami akan tambah lias in a untuk IP address. FTP pun juga kami letakkan untuk IP address supaya senang untuk cari. www ni pun sama juga.
Kemudian untuk reverse, setup yang sama. Cuma bezanya adalah kami menggunakan IP yang terakhir untuk PTR, iaitu goodman.co, ftp.goodman.co dan www.goodman.co. Okay, next. Kemudian selepas settle untuk configuration tersebut, kami akan check sama ada dia loaded ataupun tidak. Menggunakan command sudo name checkzone goodman.co/etc/bind/forward goodman, dan hasilnya adalah loaded serial 1 okay. Dan sama juga untuk yang reverse goodman.co reverse file, kami menggunakan configuration yang sama dan hasilnya adalah loaded serial 1 okay. Kemudian kami buat sudo chmod $r 755/etc/bind. Kemudian kami buat sudo cho $r bind bind/etc/bind, dan yang terakhir sudo nano/etc resolve.conf. Kemudian next, dekat sini kami akan tambah di mana name server kami ubah pada IP address untuk client, untuk server. Kemudian domain, nama dia goodman.co, search pun goodman.co, dan option ni kami ngekalkan yang asal lah, iaitu option ENDS 0 trust $ed. Okay, next. Kemudian kami akan menggunakan command nslookup untuk check sama ada file-file tersebut boleh dilihat lah, sama ada DNS tersebut jadi atau tidak, iaitu nslookup menggunakan IP 127.17.20.3, dan hasilnya mengeluarkan keluarlah nama domain kami, iaitu goodman.co, www.goodman.co dan ftp.goodman.co. Kemudian untuk nslookup www.goodman.co, server dengan address ada kesilapan sikit. Sepatutnya ada keluar yang untuk 127 macam yang bawah ni, name goodman.co ni www.goodman.co, address 172.17.20.3. Okay, yang pada klien pula kami telah yang pada klien yang warna purple sepatutnya keluar yang ikut sama dengan ni, tapi dia tak keluar pada server. Kalau pada server dia hasilnya menjadilah tepatlah betul lah daripada server ni. Cuma pada klien ni je lah beza sikit, iaitu pada server dengan address bila kita nslookup www.goodman.co. Okay, seterusnya saya serah kepada Banu. Okay, ini adalah untuk configuration untuk email pula. So first kita install Apache, iaitu command dia sudo apt install $y Apache. Lepas tu kita sudo system enablekan Apache untuk kita aktifkan. Lepas tu setelah siap install, kita check sama ada Apache kita ada error ataupun tidak. Command dia adalah sudo service Apache status.
apabila keluar active running color hijau ni, maksudnya Apache tu aktif dan tak ada. Okey, ini adalah untuk kita test sama ada yang kita install Apache tu jadi ke tak. So kita check dekat client, kita buka browse. Lepas tu kita type IP server, iaitu IP kami adalah 172.17.20.3. Lepas tu dia akan keluar website Apache lah, Ubuntu Apache default page ni. Apabila keluar apa macam ni, maksudnya berjaya lah, berjaya kita download Apache tu. Okay, next. Yang ni apabila dah kita download tu, yang ni kita untuk create untuk kita edit dekat default config nanti. So yang ni coding dia sudo cp 00 default config. Lepas tu kita letak nama baru goodmanco.config. So selepas pada kita buat copy tu, kita check just kita type coding ls saja. So dekat sini kita nampaklah file yang kita buat tadi. Lepas tu next kita nak edit dalam file yang kita buat tadi, yang kita copy tadi. Coding dia adalah sudo nano goodman.co config. Sini. Apabila keluar kat sini kita edit kan, kita tambah server name goodman.co, server alias www.goodman.co, server admin kita letak webmaster, kita kita defaultkan dia yang ni yang default. Kita edit dekat document root ni, kita edit dekat /var/www.goodman.co. Ini adalah domain kita orang lah. So dekat sini juga kita edit juga. Belakang ni kita ubah, letak nama domain kami juga, iaitu .com.goodman.co. Dekat sini pun sama, goodman.co. Okay, setelah selesai yang tu, kita install untuk MySQL. So sebelum kita install tu, kita restart sekali lagi Apache. Lepas tu kita baru install coding install untuk MySQL, iaitu sudo apt get install $y MySQL server. Setelah siap download tu, kita akan check juga sama ada MySQL kita ada error ke tak. Kita akan check sudo service MySQL status. Apabila dia keluar active running ni, maksudnya function MySQL kita tu tak ada error. Setelah tu kita install pula untuk sudo MySQL secure installation ni, untuk kita securekan MySQL kita, untuk ada password, untuk ada user, supaya user lain tak boleh masuk lah. Ini coding untuk install PHP, sudo apt get install php.y.
Bila dah install PHP, kita install juga PHP MyAdmin untuk page dekat browser nanti. Ini adalah paparan setelah siap install lah. Bila dah kita install Apache pula. Kita install my PHP tu, dia akan keluar paparan macam ni. Just kita pilih internet site. Lepas tu kita tap dan OK. Paparan yang kanan ni pun kita tak payah tip apa-apa pun. Kita just OK je. Yang ni pun sama juga. Bila keluar paparan macam ni, tak ada ubah apa-apa. Kita just klik OK je. Dekat sini kita akan download, install devcode. Coding dia adalah sudo apt-get install devcode tolak command lah. Setelah dah siap install, kita akan check apa yang ada dalam file devcode tu, iaitu kita akan masuk dulu ke dalam file devcode tu, iaitu coding dia cd/adc/devcode/config.d. Lepas tu kita ls je apa yang ada dalam file ada dalam devcode tu, inilah. So siap yang tu, kita copy file untuk kita nak buat user nanti. Coding dia adalah sudo cp. Ini file yang kami ambil, 10.master.config. Ini adalah nama file yang kami create baru, iaitu 10.master.config 10.master.config.backup lah. Bak ni dalam kata lain nama pendek. Lepas tu setelah kita buat copy tu, kita ls sama ada file yang kita buat tadi ada ke tak. Dekat sini kita boleh tengok ada nama yang kita buat tadi. Setelah kita buat file baru tadi, kita nak edit sikit, iaitu kita akan tambah as machine sama dengan pen.login ni untuk create user. Ini adalah setelah kita buat edit tu, kita kena restart service devcode, iaitu coding dia sudo service devcode restart. Lepas tu kita akan create user lah. Ini user yang kami buat, sudo user add nick. Lepas tu kita letakkan password nick lah. Dekat sini kita buat dua user, satu nama nick, satu nama Akmal. Setelah settle yang tu, dia akan tulislah sini password update successful. Maksudnya jadilah. Ini kita untuk download file SQL dekat root. Ini adalah setelah kita ambil dekat file tadi, kita transfer dekat sini, kita install balik dalam zip, iaitu coding dia adalah sudo apt-get install unzip lah. Selepas tu kita download sudo unzip SQL web 1.41
1.4.22 dalam zip lah. Lepas tu sudo env ni untuk kita move SQL ke HTML lah dalam mail. Ini yang kita akan tukar uh, dia punya apa crown ni, iaitu coding dia adalah sudo chon tolak art www tolak data titik bertindih www tolak data /var/www/html/mail. Lepas tu kita copy file tu. Lepas tu kita letakkan nama baru, iaitu config.php. Ini adalah file yang kita copy tadi. Adalah paparan yang kita nak edit lah. Iaitu kita dekat URI ni, kita akan ubah nama sqlmail.org. Dekat domain ni kita letak nama domain kita lah, iaitu goodman.co. Setelah tu kita save, dia akan keluar paparan macam ni. Dia akan keluar nama domain kita. Dekat sini kita tak payah edit apa-apa. Just klik OK je lah. Lepas tu ni dalam paparan yang kita copy tadi, dekat sini pun kita akan edit juga. Dekat dir ni kita akan ubah dekat sini. Kita akan letak /var/www/html/mail/data. Dekat bawah pun kita akan tukar juga. Kita letak dalam /var/www/html/mail/attach. Setelah siap semua tu dia akan keluar paparan macam ni. Kita akan klik OK je lah. Ini untuk kita test kepada klien browse. Dekat sini dekat test ni kami so far untuk step yang kami buat tu semuanya okey, tapi yang kami peliknya tak keluar paparan seperti yang kami nak lah, iaitu square mail tu lah. Mail dekat klien kita nak test tak jadi. Macam tu je lah. Ini conclusion ni saya bagi dekat Akmal. Untuk secara ringkasnya, PPT ni mengajar kami lah cara menyediakan dan menggunakan alatan email yang berbeza dulu. Macam Squirrel untuk menerima email, message user agent MUA. Kemudian Postfix menghantar email, iaitu message transfer agent MTA, dan Dovecoat untuk menyimpan email, iaitu message delivery agent MDA. Kami terpaksa mengubah suai berbagai macam ketetapan untuk menjadikan layar email berfungsi dengan lancar. Kami belajar untuk berkonfigurasi layar email ni. Merupakan pengalaman yang hebat dan kami berharap untuk menemui yang lebih lagi pada masa depan. Okay, next. Itu sajalah daripada kami. Sekian, terima kasih.